Terima kasih Tan Sri Speaker, Tan Sri Pengerusi. Saya ingin terus masuk kepada butiran yang melibatkan pengurusan kehakiman dan perundangan di bawah 030300 iaitu Jabatan Kehakiman Syar'i. Peruntukan besar 64 juta berbanding 61 juta perlulah mendapat satu keberkesanan dari sudut peranan dan juga kesiapsiagaan mahkamah syariah kita di peringkat wilayah persekutuan. Saya ingin bertanya dari sudut program. Pada masa kami diberikan amanah, ada satu usaha besar yang boleh melonjakkan mahkamah syariah dari sudut penghakiman yang dibentuk, iaitu kita cuba untuk berpindah daripada sekadar punitif kepada rehabilitatif. Malangnya sepanjang kita melihat dan meneliti akta-akta mahkamah syariah dan juga akta jenayah syariah, tidak ada pun pilihan bagi hakim-hakim syar'i untuk membuat satu ketetapan rehabilitatif ataupun reformatif. Kalau bahasa Arab dipanggil yang islahi, yang mana yang ada ialah hanya iqabi ataupun punishment semata-mata. Usaha ini sangat besar, Tuan Speaker, dan saya minta kepada Menteri Agama dengan peruntukan besar kepada pengurusan kehakiman dan perundangan ini, kita kena teruskan dan lanjutkan usaha reformatif ini, dan saya kira di dalam undang-undang sivil pun perkara ini sudah pun menjadi mainstream untuk bukan sekadar menghukum pesalah, tapi pada waktu yang sama memberi ruang untuk mereka memperbaiki diri, apatah lagi dalam konteks undang-undang syariah Islam. Kebanyakan daripada peruntukan enactment jenayah syariah itu lebih bersifat kepada personal sins ataupun kesalahan-kesalahan pribadi yang perlu diberi ruang supaya mereka. Tapi saya nak tanya, memang tidak ada, Tuan Pengerusi, tidak ada di dalam akta mahkamah, akta jenayah syariah tidak ada. Itu satu soalan dan saya harap dapat diteruskan. Seterusnya saya nak masuk kepada kemajuan Islam. Antara lain dalam usaha untuk mempertingkatkan undang-undang jenayah syariah ini ialah apa yang kita namakan sebagai usaha-usaha penyelarasan dan penyeragaman undang-undang syariah, kerana kita sedia maklum di setiap negeri undang-undang syariah itu ada dia punya peruntukan tersendiri dan kadang-kadang bercanggah antara satu sama lain dari segi ketidakseragaman. Maka itu bagi melihat Islam itu benar-benar adil, maka sangat-sangat perlu untuk kita menyeragamkan undang-undang ini. Ya, saya tahu ada kuasa negeri, ya saya tahu ada kuasa raja-raja, tapi disitulah engagement dan cabaran yang perlu dilaksanakan dalam peruntukan besar yang telah diberikan. Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, engagement untuk menyelaraskan undang-undang syariah ini bukan baru. Kita telah melonjakkannya, tapi apabila kerajaan baru datang, saya tidak mendengar apa-apa usaha bagi menggambarkan betapa pentingnya jenayah, undang-undang jenayah syariah ini diseragamkan. Dan tadi dibangkitkan oleh Tasik Glugo dan saya ingin menyokong soalan itu, dan dia menyebut tentang Akta Guaman Syar'i sebenarnya. Akta Guaman Syar'i 2019 telah diluluskan semasa Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Tapi malangnya setelah 2 tahun lebih ia diluluskan di Dewan Yang Mulia ini, tidak ada usaha follow up untuk menubuhkan apa yang diperuntukkan dalam akta itu, iaitu Majlis Peguam Syar'i. Ini selalu kita kena dimomokkan. Majlis Mahkamah Syariah ini tidak ada nilai, Mahkamah Syariah ini peguam syar'i. Lalu kita usaha yang tadi ditanya oleh apa tadi Yan, apa usaha-usaha meningkatkan Mahkamah Syariah. Inilah dia salah satu padanya, iaitu Majlis Guaman Syar'i ini yang diperuntukkan aktanya itu di dalam Akta Guaman Syar'i. Tapi malangnya 2 tahun dia jadi macam terbengkalai, dan setiap kali ditanya dalam parlimen masih di dalam usaha, sedangkan saya diberi maklum balas oleh maklumat yang saya dapat, tidak ada pun peruntukan untuk menubuhkan peguam syar'i ini, Majlis Peguam Syar'i ini. Sangat menyedihkan, dan saya pun tak nampak di dalam peruntukan ini di mana ada, dan saya minta Menteri memberi jaminan perlu ada peruntukan bagi memastikan bahawa adanya Majlis Peguam Syar'i yang akan mempertingkatkan nilai Mahkamah Syariah itu sendiri dan juga peguam-peguam syar'i kita. Yang saya juga ingin sentuh di dalam butiran seterusnya ialah tentang kemajuan Islam juga yang berkaitan tentang sektor ekonomi.
Saya ingin mendapat satu jaminan daripada Menteri Agama, ya, bagaimana kita telah berusaha sektor ekonomi dalam kemajuan Islam. Contohnya salah satunya ialah tabung haji. Ya, ia duduk di bawah JAKIM dengan maksud di dalam sektor kita kata ekonomi. Saya ingin meminta penjelasan daripada Menteri dan jaminan. Apakah nanti pelantikan pengurusi baru, sebab sekarang tidak ada pengurusi TH yang baru. Apakah jaminan bahawa pelantikan pengurusi tabung haji yang baru ini bukan daripada kalangan orang politik, supaya ia kekal profesional dan ia tetap menjadi satu kebanggaan umat Islam dan ekonomi umat Islam dapat dipacu tanpa ada campur tangan politik yang keji sehingga menyebabkan tabung haji telah luka parah sebelum kami mengambil alih dan sudah pun dipulihkan alhamdulillah pada hari ini. Jadi dengan itu saya ingin minta penjelasan kepada Menteri semua yang telah saya bangkitkan. Sekian pengurusi speaker. Terima kasih Yang Berhormat Farid Bunta.